sepakat membawa berkat. Silakan Tuan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dinil haqqi liyuzhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun walau karihal muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Terima kasih saya ucapkan kepada tuan pengurusi acara, yang bahagia tuan pengurusi surau, tuan imam, imam 1, imam 2 dan barisan hulu balang kepimpinan tertinggi surau Al-Barakah Taman Desa Jasmin lah. Desa Dahlia. Desa Dahlia. Samsul lah. Banyak bona nama surau dengan masjid nak sebut akhir-akhir ni. Malam tadi ke JB Plentong. Pagi tadi MRSM JB sampai petang tadi, tahu kemari ya. Esok pagi PD, malam esok Ulu Bondo. Mujulah ni 9 esok kan. InsyaAllah ceramah tu tak lama ni dah. Dengan tahap lauk pun dah standby kan. Tidak lama nak ceramah makruh kan. InsyaAllah tajuk kita jiran sepakat membawa berkat. Sonok saya dapat datang, selalu datangnya orang peduli kan tidak kan. Sekarang ni pergi pasar malam pun mengkona dah lah. Aduh, masihlah semua ya. Itu masihnya. Kek luar pun sudah semua ngaku ni 9. Orang kelumpung saya wari kat dia. Belah mana botol tu. Perak bodoh kan. Jadi ini tajuk kita jiran sepakat membawa berkat. Cerita pasal jiran, siapa jiran kita? Dalam satu kisah digambarkan bila ditanya kepada Nabi, sahabat tanya siapa jiran kita? Maka Nabi jawab 40 depan, 40 belakang, 40 kiri, 40 kanan, 40 atas, 40 bawah. Bila sabut kiri kanan depan belakang tu okey, tang sabut atas bawah tu manung sahabat. Macam mana pula 40 atas 40 bawah tu pun jiran? Rupa-rupa zaman kita baru jumpa. Zaman kita baru jumpa. Kan Kek Umar Filat kan. Dulu maknanya bila sahabat tanya macam mana Rasulullah yang atas bawah tu, Nabi kata kau ikut dia lah. Nak tunjuk betapa benarnya agama kita tu Nabi dah tahu dulu dah. Zaman kita. Tak apa, eloklah tinggi. Kau melorot kan apa, biarlah tinggi kan. Sekarang menjangkit orang perempuan belakang tu nak tengok tak nampak kan. Biarlah saya tinggi kan. Tapi besok kalau dah lama kan dia melorot tu, makna tu tanda suruh berhenti. Jadi makna tu lah dia jiran kita. Sepakat kita membawa berkat. Baik kita satu dengan yang lain sebab memang tu dituntut dalam agama. Itu dituntut dalam agama. Sebab dekat dalam kawasan kita, kejiranan kita, tak patut benar dah kita berwasangka antara satu sama lain. Syak wasangka satu dengan lain. Baiklah kita satu dengan yang lain. Malahan orang yang nak syak wasangka tu apa sebab? Orang ke surau ke orang tak ke surau ke sama je. Maksudnya di sisi agama yang membezakan kita Muslim dengan Muslim yang lain, nak bezakan level kita tu hanya dua je. Nabi sebut amal yang saleh dan juga ketakwaan kita kepada Allah. Tapi orang yang pergi surau, insya-Allah ada harapan. Kalau ada orang sebut alah pergi surau belum tentu elok perangai ada orang cakap tu. Memang betul belum tentu elok tapi kalau pergi surau ada harapan elok perangai. Pergi disko belum tentu tak elok perangai, betul. Tapi belum pernah ni orang semayang kat tengah. Jadi makna orang yang dapat nikmat pergi ke surau, pergilah. Kalau nampak ada sesedara jiran kita datang ke surau tiba-tiba, bagilah galakan cik dia. Seronok kita mengalu-alukan kedatangan jiran kita.
seronok dan tengok kau datang surau. Ya Allah, alangkah bagusnya kalau kau tahu sambungan kita orang. Bertambah jemaah kita orang ni. Dan tu alahai, malu lah. Saya malu apa? Kita seronok kau jadikan kawan kita. Datang surau. Macam tu Ini kawan datang, kau tertiba datang mesti dia bondo. Kau nak kenduri di sini kawan tu kan. Langsung tak datang ke surat tu lah. Langsung ni ajak jemaah surau ke kampung ni tempat lain yang kena dia kan. Jadi kan macam tu. Kan? Tapi kita janganlah pergi surau, janganlah terasa baik pun lah. Dan kadang-kadang pergi surau terasa dia baik sangat lah, dan lagi baik pada orang. Jangan. Ada seorang abid beribadah selama 500 tahun. Abid tu beribadah 500 tahun. Lepas 500 tahun tu, makna sampai ke akhirat tu, Allah Ta'ala kata kat dia, maka masuklah kau ke dalam syurga dengan rahmat aku. Allah Ta'ala cakap. Maka dia jawab apa? Ya Allah, kau masukkanlah aku ke dalam syurga sebab ibadah aku. Wah, Allah Ta'ala dah masuk dalam syurga dah dengan rahmat Allah. Dia nak minta, ya Allah, kau masukkanlah aku ke dalam ni, ke dalam syurga sebab dia ibadah aku. Maka Allah cungkil mata sebelah, keluarkan mata dia sebelah. Bila dah keluarkan mata tu, kenapa ya Allah? Maka dia sebut, sesungguhnya ibadah kau yang 500 tahun tu tak boleh nak tebus nikmat sebelah mata aku bagi kat kau. Nak sambung apa dengan ibadah kita? Kita ibadah tu sebab dalam hidup kita ni 3 benda kita cari. Pertama, hidayah. Kalau kebetulan nama bini kita Hidayah, untunglah. Tapi bukan itu maksud ada. Maksud hidayah ni adalah kita dapat membezakan mana yang baik dan mana yang buruk. Tu hidayah ni. Itu sebab kita kalau nampaklah orang lain yang perangai tak elok, contoh kat kita nampak, ya Allah, pula pakai macam tu. Dah nampak pusat Islam, nampak pusat orang Islam, nampak orang la ilaha illallah, sesuatu pendek masuk motor contohnya. Dia pergi surau tapi tak masuk motor tu diseng-seng kan. Nampak serupa macam sesuatu pendek. Yang plekat tu digulung-gulung. Dia sedap nyangkung lah berangin dia kan, gulung-gulung. Kan. Tak kena lah kek sabun, sajuk lah rasa kan. Jadi nak kita jangan cakap, ya Allah, tak apa nak jadi dengan dia ni contoh. Orang tu balik tengah-tengah malam dengan memban. Paling baik kita bukannya maki amun dia cerita, kau tahu tak malam tadi je kan. Dah elok kawan tu berdosa, kita pun berdosa sama. Buat cerita tak elok asal dia. Tapi sebaik-baiknya, ya Allah, kau bukakanlah hati jiranku ini, ya Allah, supaya elok perangai, supaya dapat diinsaf, ya Allah, supaya dapat dia kembali ke jalan yang benar. Kan elok macam tu. Suami kita tiba-tiba lah dia kan terjumpa dengan perempuan lain, bekanan dia duit bini, doakanlah dia, ya Allah, kau tetapkanlah hatinya supaya tetap padaku. Macam tu. Sebelum marah baksa batukan doa tu dulu. Kalau ni dia mula cakap musik, lain kali jangan panggil dia camah sini lidah tu. Kuek pun lah. Jadi makna kata kita doakan yang terbaik kan. Nampak orang ke dalam, nampak kan orang ke dalam surat khabar tu kan, ada perempuan tu contoh tak bertudung ni kan, tak bertudung ni, dia tu penyanyi contoh kan. Janganlah kita marah dia pula. Doa, ya Allah, mudah-mudahan bukakanlah hati supaya dia bertudung, ya Allah. Ramai orang suka kat dia ni, ya Allah, mudah-mudahan bila dia bertudung ramai orang ikut dia. Doa macam tu. Mari masa Siti mula-mula menyanyi tak bertudung. Lepas tu dan Siti kahwin kan, dia mula ke selendang. Orang marah saya, apa tak tahu. Saya channel saya nak tahu. Saya bukan Datuk K. Saya Datuk K lain lah kan. Tanggungjawab suami nunggu. Jadi kita macam tu lah kita dalam dengan jiran-jiran kan. Kadang-kadang hari ni kita buat program yang baik kan, program ceramah perdana, kuliah maghrib perdana malam ni. Ramai yang datang, orang taman-taman bersebelahan pun datang. Ada orang yang kebetulan lalu nak pergi pasar malam ternampak banner tu pun datang, walaupun dia jauh daripada sini. Jadi kita hari ni macam-macam sumbangan. Ada yang dia tak dapat nak sedekah duit, dia buat apa? Ada yang dia datang sumbang dengan tenaga sama dengan caw lauk petang tadi. Masak sendiri kau.
Ha? Alamak, catering lah pula. Contohnya ada lah seorang tu, dia tak apa nak nyumbang banyak dah, tapi dia tahu dia gamal lauk ikan semilang. Dia 19 dan dah masakkan lauk dalam semangkuk ni untuk penceramah tu. Dia pun bagi ke imam. Imam pun tak lusik lauk ni dah, bagi ke penceramah. Yo, dia cakap macam tu kan. Contoh dia boleh sumbang itu, yang tak apalah. Kan? Contoh. Ataupun sama-sama dia komen-komen surau. Yang seorang tu dia tak baik pun dia komen surau, mana ada titik cicak tu, ikut-ikut pada sampai-sampai ada sapu-sapu supaya komen malam ni. Dapat pahala, niatkan Allah. Habis itu. Kan? Membersih kawasan sekitar surau sebab orang nak datang. Gotong royong namanya. Kan? Kalau dia yang datang tiba-tiba datang malam tu royong gotong. Dan dia datang time dah sudah kan. Jadi tak kisahlah maknanya baik sumbangan kita masuk. Sebab jiran ni dalam Islam jiran ni ada tiga jenis. Satu jiran 3 hak, satu jiran 2 hak, satu jiran 1 hak. Apa maksud jiran 3 hak? Maksud jiran 3 hak, dia tu bersaudara dengan kita. Maksud dia ada 3 hak. Satu hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai saudara dengan kita, dan hak sebagai jiran. 3. Yang kedua, dia tak ada kena-mengena saudara dengan kita, tapi dia Muslim, maka dia ada hak sebagai seorang Muslim dan hak sebagai seorang jiran. Dan jiran yang ketiga adalah jiran 1 hak. Apa maksud jiran 1 hak? Dia bukan Islam, tapi dia duduk di kawasan kejiranan kita, maka dia ada hak sebagai seorang jiran. Mana kita buat majlis, apa-apa majlis, kita boleh, tak ada masalah ajak dia sama. Kalau kita macam kita tengoklah Umar Ibn Khattab kan, dia bila dia berjiran dengan seorang Yahudi, dia sebelah rumah tu, setiap kali dia masak lauk tu dia akan bagi sikit dengan Yahudi ni, dengan jiran dia. Maknanya berbuat baik pada jiran kita, tak kira lah Cina ke India ke. Jadi dia pula nanti besok dia tengok kita bagus betul Islam ni, dia buat kenduri kau buat apa kau, tentu dia ajak. Lepas tu kalau dia tak ajak pun lauk dia hantar sikit dekat rumah aku ni. Sudah baik betul Islam ni. Mudah-mudahan lama kelamaan terbuka hati ke Islam. Dia pun tanya kita macam mana. Saya ceramah dekat Simpang Renggam, ada seorang YB MCA Cina lah. Saya tak pernah jumpa YB Cina macam tu. Dia boleh datang tu ceramah maulud, dia boleh datang ceramah Isra Mi'raj, dia boleh datang program ceramah masa tu, ceramah untuk meraihkan bakal haji. Dia datang, bukan datang time penyampaian hadiah, dia dengar ceramah mula baby. Dia mula berucap, dia kata mudah-mudahan semua jemaah haji membawa pulang haji yang mabuk je. Mabuk gambar. Jadi saya bila saya ceramah saya betul balik YB Datuk, bukan mabuk tau, mabrur. Sebut. Tapi dia nak tunjukkan dia dengan masjid Simpang Renggam tu dia sumbang banyak, termasuklah juga tu solar panel. Berapa puluh ribu logo tu. Jadi imam situ dia cakap, YB ni memang minat dengan Islam. Jadi dia tak pernah lokek, kalau bab sumbangan masjid minta memang dapat. Dan dia majlis-majlis semua dia datang. Dia bukan datang untuk tunjuk muka, untuk bagi untuk jumpa orang, tak, dia memang datang ceramah semua dia dengar. Malahan dia catat apa yang penceramah tu cakap. Ni nak jumpa. Tu sebab kita ni agama syak bersangkut dengan orang tu, sebab Nabi baik pada semua orang. Kan bila dia sebut Nabi diutuskan, tidaklah Nabi itu diutuskan sebagai Rasul itu melainkan untuk membawa rahmat pada sekalian alam. Mana sekalian alam, Nabi baik dan semua, tak kira siapa. Tu sebab di Mekah, penduduk Mekah anggap Nabi ni, sebab Nabi nak yatim, penduduk Mekah ni punya baik Nabi kita, dia anggap Nabi tu macam anak dia. Dan macam anak dia lah Nabi ni. Dan Nabi tolong tak kira siapa. Nabi nampak makcik bangsa Yahudi tu, dia tanya, makcik boleh saya tolong baiknya anak ni? Makcik tu tak kenal dia siapa. Baiknya anak ni, anak daripada mana? Makcik saya pada Mekah. Pada Mekah? Baik-baik. Kenapa makcik? Jangan kawan dengan seorang budak tu, nama dia Muhammad. Jahat Muhammad tu dah. Nabi kita marah tak? Kalau kita dah lama terpeh pakai kita terangkit tu, bab dan tolong untuk kan. Tapi Nabi kita senyum, yang kek barang sampai ke rumah makcik Yahudi ni, letak barang tu, makcik tu bagi upah. Nak ambil upah, tak apa makcik, saya ikhlas. Baiknya anak ni, siapa nama anak ni? Saya lah Muhammad yang makcik sebut tadi. Langsung diam makcik tu.
Nak tunjuk kita ni tak semestinya. Tu sebabnya tanda-tanda alamat orang beriman, alamat seorang mukmin. Alamat ni bukan address tu, tanda. Tanda-tanda orang beriman yang pertama taat kepada Allah. Apa suruhan Allah buat. Kan? Apa suruhan Allah buat. Yang kedua, jauhkan perkara yang haram. Benda yang haram jangan buat. Maksudlah zina ko, main nombor ko, judi ko, arak ko, jauhkan. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada orang yang berbuat jahat kepada kita. Tu Nabi ajar. Dalam satu hadis Nabi kata, hendaklah kamu teguhkan pendirian kamu. Janganlah kalian menjadi pak turut. Nabi sebut, tatkala orang lain berbuat jahat, tatkala orang lain berbuat baik, kalian berbuat baik. Bila orang lain berbuat jahat, kalian berbuat jahat. Akan tetapi teguhkanlah pendirian kalian. Apabila orang berbuat baik, kamu berbuat baik. Apabila orang berbuat jahat, tetaplah kamu berbuat baik. Nampak? Nabi pun dah pesan macam tu. Buat baik dengan orang. Siapa kata nak balih-balih? Nak balih buat apa? Tahap persaudaraan dalam Islam ni ada dua. Yang pertama nama ithar. Ithar ni, biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Dapat duit tak kan? Boleh tak kita susah, yang penting orang lain senang. Contoh hari pergi tu kat Senawang beli KFC. Dah beli KFC kan, jeng-jeng buat balik sampai ke pintu tadonga budak sebelah. Lapar jiran tu pun kena kau, abah lambat nak balik. Abah kau pergi mana? Abah pengusi surau tak balik-balik dah pagi tadi sampainya. Lapar bona dah rasa. Pengusi surau sibuk. Contoh mana contoh kan soal sini dah, ni Afrika si cerita ni. Bila tengok sibuk tu, yalah senia lah kau ambil lah ni, makanlah. Kita lapar tak apa, kau dapat. Kita kau nak tolong pun biasa. Tak skot, nah, ambil skotul. Diam. Ambil skotul. Yang lain mau masuk dalam. Kalau bagi semua lah, osah lah. Dek mendengar, dia biarlah kita susah, penting orang senang. Kat luar tu beranilah cakap, masuk rumah kalau tahu dia. Sampai rumah kan tuan inspektor nombor 1 dalam. Ayam mana ayam mana kan. Tak ada orang sebelah dia lapar, abang bagi semua. Apa? Tengah kan. Dia kan takut bini dah, tapi bini menakutkan. Kan? Dia malih kadang-kadang. Orang perempuan ni dia nampak macam tu, nampak macam tu. Sekali dia bangih, je. Tak pek gambar dah. Ya? Jadi makna kita baik antara satu dengan yang lain. Nak pun nak gaduh, cuba kita tengok macam mana Nabi dengan akhlak Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Je tengok. Dan puak Muhajirin sampai dengan sehelai sepinggang, tak ada apa-apa. Tetapi disambut oleh puak Ansar ni, malahan dia siap offer bini. Sekarang dan ada beberapa bini, mana satu kau nak kau cakap. Macam tu lah. Dia pula tak ambil kesempatan atas kebaikan saudara dia. Tak ambil kesempatan atas kebaikan saudara. Kita hari ini ambil kesempatan atas kesempitan orang lain hari ini. Tak apalah, dan tak nak bini kau ni, dan dapat tanah cucuk tanam jadilah. Nampak? Macam tu lah. Dia siap offer bini tau, bukan dia pilih kau ambilnya. Ni pemalih ni, dan tak nak lah kau, tak ada lah. Dia mana satu kau nak, kau cakap tak nak. Payah nak buat tu, termasuk yang bercakap ni. Orang dah offer, apa bangang tak pilih kan, kalau kita lah kan. Kita pun cenya, ajak mana dah. Dia tak pilih dah. Nampak? Macam tu atas persaudaraan. Kita memang betul boleh golak-golak, tapi hakikat itu yang Nabi buat. Tu sebab kalau nampak ada jiran-jiran kita yang bergaduh, kita kena selesaikan. Jangan lalu lagi dah depan rumah dan kau tak ada apa-apa orang dan tolong jangan bagi dia nampak muka kau. Macam tu sekali. Dahlah itu satu-satu jalan dia nak keluar dari taman ni. Dia memang main. Jangan main. Jaga elok-elok. Sebab 3 benda Allah Ta'ala akan tanya akhirat. Pertama, Allah Ta'ala akan tanya tentang nikmat.
Macam mana kita gunakan nikmat kita? Nikmat apa? Pertama, nikmat umur. Umur kau berapa tahun hidup makin? Umur aku 70 tahun, ya Allah. Macam mana kau habiskan umur kau? Muda-muda tu banyaklah main-main. Sampai remaja picit kerja. Dan termasuklah nyanyi tepi jalan. Lepas itu dan menyanyi lagi sampai umur 50 tahun dan masuk ke Vaganza. Kan? Apa? Kilauan mas, otai masih berdosa. Kan? Tak adalah. Masuk dengan nyanyi. Lepas itu akhirnya aku waktu umur 55 tu barulah aku start pergi. Ya, kau pergi dengar ceramah tak dengar agak itu pun duduk tepi di tak cakap sini tau. Topik lain ni saya cakap ni. Sini okey. Contoh. Jadi makna dia cakap nikmat umur semua tanya. Kedua nikmat apa? Nikmat muda. Macam mana kita menggunakan usia muda kita. Nikmat ketiga yang akan ditanya adalah nikmat harta. Ke mana kita belanjakan harta kita. Jangan kerakut-kerakut lah. Harta kita ni tak buat mati. Itu sebab jiran-jiran, hak jiran juga datang ni. Saya nak beritahu, surau ni lah hati taman ni. Hidup surau ni, hiduplah taman. Macam tu lah cerita. Orang tahu ada taman Desa Dahlia sebab ada programnya. Dan orang tidak tahu orang lalu, tu nama Desa Dahlia kau tu. Oh, tahu dah. Tu sebab macam mana cara salah satu cara nak hidup baik program. Baik program macam mana nak duit. Cik, ada orang cakap duit bukan segala-galanya. Betul, tapi segala-gala pakai duit kan. Itu salah tu. Jadi kalau ada nampak tabung ke suraunya, bagilah. Nah, tu sebab kan kau jawab lagi kalau nampak ada satu tabung Pusat Tarbiyah Unais. Nampak sumbang. Sebab saya salah seorang penasihat. Bukan apa dah. Pusat Tarbiyah ni dia buat satu program di Kedah satu, di Sabah satu. Di Sabah paling kritikal. Sebab ramai orang Islam dekat sana. Orang Islam tu berbanding dengan agama-agama lain, bangsa lain tu lagi ramai bangsa lain tu. Jadi dia orang ni dahaga ilmu dia pergi. Jadi pusat tarbiyah ni baik dia orang datang masuk percuma dengan ceramah. Tapi ustaz-ustaz yang dijemput datang kat dalam tu, ustaz yang bagus-bagus, ustaz tu semua berbayar. Tetapi Allah ni hidupkan pusat tarbiyah ni sebab nak bagi peluang didik orang sana biar dia faham Islam ni dengan lebih detail lagi. Ya. Jadi bila ada nampak tabungnya, kau tak kisahlah pusat tarbiyah kau, madrasah kau nampak bagi. Yang kau bawa orang tu nipu. Menipu ni weh. Tak, menipu tu dengan Allah Ta'ala. Kalau nampak yang budak tu pegang tabung. Kau tak mana? Dah roket setengah jam tanya. Ya. Satu sen pula bagi dia tanya banyak. Kita bagi tu insya-Allah, bagilah ya. Tak boleh bagi sikit, bagi banyak. Tentu ya. Tak kerakut-kerakut berapa kan? Tanya, contohlah kan paling senanglah kita menyumbang untuk jalan Allah. Ya. Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ard muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang mengubah diri dia berhijrah kerana Allah, dia akan mendapati bumi hijrah Allah ni luas dan rezeki yang banyak. Tanya orang pergi umrah lah. Orang sekarang ni mungkin banyak lah. Yang orang-orang lama dia ramai lah. Kebanyakan anak-anak dah beli sponsor dah. Tapi dulu-dulu ingat tak mula-mula pergi kumpul sikit. Tanya pengalaman sendiri. Pergi sana balik tak pernah mengurangkan duit kita. Tak ada dah. Makin murah rezeki kita. Allah terjelas. Kita sedekah, nak kaya sedekah. Tu. Bukan tunggu kaya pun nak sedekah kan. Tapi kita sedekah, sumbang sampai jadi kaya. Bagi. Ya. Tu yang saya bawa kisah yang penarik beca tu. Dia tak tahu. Dia nak sedekah apa, duit tak ada, tak berapa ada. Apa yang dia boleh sedekahan? Hari Jumaat, setiap hari Jumaat dia bawa beca, dia bawa orang, dia tak ambil satu sen pun, dia sedekah. Orang bayar, dia pulang balik. Tak apa cik, hari ni saya sedekah. Dia tak ada, dia sedekah, bayangkan bawa beca, tak ambil duit hari Jumaat. Hari Jumaat dia sedekah. Tu yang bodoh cara dia boleh sedekah. Contoh nak kita buka kedai gunting rambut, tak tahu cara mana nak sedekah, nak bagi dia tak apa-apa. Dia hari Jumaat siapa gunting free. Contoh, berapa ringgit bang? Tak apa, hari ni saya sedekah. Oh, komen riang. Iya, tengok hari tu
Yang bila orang berapa grup ni buat gunting rambut sempena back to school, berapa ramai yang ulu kepala, termasuk bapak budak tu pun sama. Sebab free. Jadi orang ni, hamba Allah ni, kisah benar di Indonesia ni, yang pengayuh beca ni tadi, dia jadi salah seorang, tiba-tiba ada seorang perempuan tua kaya naik beca tu, tanya berapa pak. Dia cakap lah berapa. Dia kata berapa pak. Dia kata tak apa, hari ni aku sedekah, hari Jumaat aku sedekah. Perempuan ni rasa terhina tau. Dia ni tak nak duit aku ke apa. Dia memang tak percaya orang nak sedekah dengan tahap bawah tu. Dia tak percaya. Pada dia semua mesti berkenaan dengan duit. Dia tak percaya. Sebab kan tak percaya, minggu depan sekali lagi Jumaat, dia naik sekali lagi beca yang tu, dia tahan. Dia kali ni dia suruh bawa tompek yang lagi jauh daripada kali pertama dia naik. Bila sampai ke tempat yang dituju, dia tanya sekali, berapa? Saya sedekah hari ni bu. Terperanjat lagi lah, sedekah lagi. Kali ni baru dia percaya, dia betul-betul sedekah. Maka masuk minggu yang satu lagi, kali ni dia tahan beca tu, dia suruh bawa pergi ke rumah beca tu. Kenapa pula? Dia kata, bawa ajalah pergi ke rumah tu. Bawa pergi ke rumah, dia tengok rumah dia serba sederhana, anaknya 2 orang, isterinya seorang. Penting kan? Isterinya rumah dia sederhana. Menangis perempuan tua, dia kata, engkau yang susah begini pun banyak dah bersedekah pada orang lain. Aku yang banyak duit, banyak harta ni pun tak bersedekah seperti mana kamu bersedekah. Boleh tak kamu tolong aku kalau aku nak bersedekah? Tolong bagaimana bu? Janji dulu sanggup tolong. Bolehlah saya tolong. Maka perempuan kaya ni sponsor keluarga dia, nak beranak dia semua dengan dia pergi Mekah sama. Dia pun tak pernah nyangka dengan sedekah-sedekah dia tu Allah Ta'ala balas dengan dia dapat pergi Mekah. Percuma orang sponsor dia. Dan benda tu berlaku di Malaysia banyak. Tanya, dia tolong orang, akhirnya dia dapat pergi umrah percuma. Mana sangka? Amak saya pergi umrah, saya tak tahu pasal niat amak saya. Amak saya pergi umrah pada tahun buat bila, dia pergi dengan travel besok. Amak saya pergi dengan travel tu, amak saya kumpul duit, bukan senang kan, mak saya menego main. Kumpul duit sikit, akhirnya amak saya pergi umrah. Dah lebih kurang lah kisah. Mula-mula janji travel tu 12 hari, tiba-tiba sebelum pergi dia kata dipendekkan jadi 11 hari. 11 hari tiba-tiba sudahnya pergi balik dah jadi 9 hari. Macam tu lah lebih kurang cerita kan. Jadi mak saya rasa macam terkilan sikit, tapi mak saya tak sabut dalam hati je. Tapi mak saya sebut, ya Allah kau sampaikanlah dia lagi, dia nak pergi umrah ya Allah. Dia nak mana pergi sekali lagi, dia kata. Tapi mak saya tak sabut sebab susah main. Lepas tu tak berapa lama, lepas tu tahun 2006 saya masuk pertandingan pidato Islam Hadari. Wakilnya 9. Tu dia poin ni, wakilnya 9. Saya nak beritahu masa tu topik ketiga daripada, bukan nak jawab ni dah, tapi nak kongsi maklumat tentang maklumat saya menang tu lah. Topik ketiga daripada Johor dapat Makkah 76 Makkah. Topik kedua daripada Sabah 77 Makkah. Johan tu budak yang tertinggi tu 93 Makkah. Jauh tinggal. Masa tu hadiah dapat 5,000 dengan tiket umrah. Lepas tu kebetulan tu birthday mak saya. Saya tahu niat nak hadiah ke mak saya. Rupa barulah mak saya cerita. Mak saya terharu dah sebab dia masa tu dia memang dah cakap dia nak pergi. Dia tak sangka kali dia dapat pergi, dan malahan dia dapat pergi dengan grup tabung haji travel Perikatan Agama Islam Wilayah. Bayangkan ustaz-ustazah yang join dalam tu. Punya gembira mak saya pergi, boleh hari mak saya pergi masa tu. Nak siapa sangka pergi umrah tak ada mengurangkan rezeki kita. Bersedekah tak mengurangkan rezeki kita. Percayalah pada janji Allah tu. Sebagi sedekah ke mak saya, sebab saya fikir besok dan carilah duit sendiri dan pergi pula. Sebagi tiket umrah ke mak saya, duit 5,000 tu saya ambil. Kan? Ya, ni jujur. Kan? Tapi lah rupa saya bila saya janji macam tu, lepas masa tu 2006, 10 tahun lepas tu alhamdulillah 2016 boleh dapat saya pergi umrah pula. Hari tu pergi. Seramai-ramai orang time musim sejuk kan, ramai orang pergi masuk kan. Jadi nak tunjukkan apa, balik pada kisah kejuranaan kita. Maka Nabi juga pernah bersabda bahawa apabila kamu memasak sesuatu, perbanyakkanlah kuahnya, kemudian lihatlah keluarga jiran tetanggamu, berikanlah sebahagian masakanmu itu kepada mereka dengan cara yang baik. Rupa Nabi suruh masak kuah lebih. Rupa masak kuah lebih itu memang sunnah.
Kita kalau lebih kuah bagi kajian, tak pernah tahu tu sunnah. Jadi kalau niat kuah lebih sebab sunnah, pakai pahala sunnah. Faham? Kuah lebih tu, kuah lebih minta kan, kayak kalau tom yum tu. Nampak tak? Kan tertinggalkan tadi saya cakap yang pertama tadi nikmat umur. Kan? Nikmat umur, nikmat muda, nikmat harta tadi mana kita belanjakan duit kita. Sedekah berbanyak. Dan yang keempat nikmat ilmu. Ilmu yang kita dapat, yang pertama manfaatkan, amalkan, dan yang kedua jangan lupa sebarkan pada yang lain. Kan ni senang. Saya tengok ni audio ni direct live ni satu dunia boleh dengar. Iya. Tu yang ramai yang daripada Singapura minta saya cari market sana, salah satu sebab ni live ni. Semua orang boleh tengok dunia tanpa sempadan. Hari ni tak ada alasan napek pergi surau dah jaga cucu. Pasangnya Facebook. Tak habis jaga cucu. Siapa suruh? Abang kek nak tu panik jaga kau jaga cucu juga. Pahala kau bawa kau jaga nak kau sendiri. Centang cakap. Bolehlah kau bahas senang kita tak sampai hati. Gitu. Nah tu ayat nyampah tu. Kan kalau jaga kejap tak apalah sampai tak boleh ke surau ni pula cerita kan. Pak, jaga cucu. Sedar tu episod orang ke episod surau tak berteman. Bila balik kan orang lain dah tagur tu. Seorang bang haji. Bang. Mana nak ada kan. Iya. Kalau memang seorang tu lain lah kan. Ni memang ada rumah tak nak teman baik je no. Kan? Jadi kita naklah yang pertama tadi saya sebut tadi, kita manfaatkan dan kemudian sebar-sebarkan ilmu yang kita dapat. Benda baik sebarkan. Kita sebar ke orang-orang amal pula apa kita cakap, kita pun dapat saham. Tu bang ajar benda-benda baik kat orang, jangan ajar benda-benda tak elok. Kau khabar kat dia ni, kau cakap kat orang dia ni perangai teruk je. Iya kau sampaikan biar semua orang tahu. Kita saja kita pasang lah saham tu pahal. Benda ni sekocik-kocik. Contohlah ngajar budak, anak tu tanya, ibu bu macam mana kalau kita baca tahiyat kan tahiyat kan kita nak angkat jari tu waktu bila? Sebenarnya senang je. Macam ni asyhadu alla ilaha illallah. Il tu naik. Dia tahu. Tapi kan tengok ada orang sebelah tu kan dia semayang kan jari dia cicit-cicit. Macam mana tu tak dapat mak jawab dah kan. Kau tanya abah kau kan. Macam tu. Lepas tu dia pula bila dah tahu pula ilmu yang sekocik tu, dia nak beritahu ke anak beritahu ke kawan-kawan macam ni lah. Aku dah belajar lu il tu naik. Jadi sebabkan tu kita dapat saham ni. Nampak tak? Ajar benda baik, benda betul. Nampak tak? Itu kadang-kadang majar benda-benda tak elok. Abah marin dengan abah marin mana joget lambat tak apa. Dia cerita orang. Jadi anak tu fikir makna muda-muda pergi joget lambat tak apa dah. Nampak tak? Itu semua lah tu. Nampak tak? Kita sampaikan ilmu yang baik. Okay. Pertama tadi nikmat. Yang kedua akan ditanya oleh Allah adalah amanah. Amanah kita, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang isteri, amanah sebagai seorang ayah, amanah sebagai seorang anak, amanah sebagai seorang ketua. Tak kira lah yang berhormat, menteri, exco, wakil rakyat biasa, ketua kampung, ketua lorong. Ketua lorong mana ada kan? Ketua lorong, ketua boleh, ketua pengurusi KRT, pengurusi jiran wanita. Apa boleh? Pengurusi biru ibadah kat suraunya boleh, pengurusi persatuan Mahaban Berzanji, pengurusi persatuan Ibu Tunggal, semua ada amanah itu. Jaga. Sebab ada satu hadis Nabi, la imana liman la amanata lahu wala dina liman la adalahu. Tidak beriman orang yang tidak menjaga amanahnya, dan tidak beragama orang yang tidak melaksanakan janjinya. Tak apa, bukan cerita amanah tu. Kita cerita yang ketiga, iaitu apa dia? Tadi yang pertama nikmat, kedua amanah, yang ketiga Allah Ta'ala akan tanya adalah silaturrahim. Bahawa silaturrahim ni sesungguhnya Allah Ta'ala tu bagi sifat kasih sayang rahim tu Nabi letak Allah Ta'ala letak dalam hubungan tu silaturrahim. Tu sebab bahawa hukum bila orang memutuskan silaturrahim. Jangan
Dan tak ada apa-apa, kita putus saudara. Oh, tergantung amalan kita. Jangan buat-buat. Ya, tu sebab kalau nampak, pernah sekali Nabi jalan, Nabi nampak ada sekumpulan sahabat tengah duduk. Dengan ada budak-budak muda duduk. Nabi khabar macam ni, Nabi sabut, barang siapa yang memutuskan silaturahim sila tinggalkan majlis ini. Seorang pemuda tu tauhid bangun. Sebab dia tahu Nabi tuju kat dia. Dia tauhid bangun, tauhid pergi cari mak saudara. Kalau sana dulu dia pernah memutuskan hubungan dengan mak saudara. Dia jumpa dengan mak saudara, dia cakap dengan mak saudara minta maaf. Lepas tu dia datang jumpa Nabi balik. Ya Rasulullah, sesungguhnya aku telah pun minta maaf dengan mak saudara aku telah pun baik dengan dia. Nabi kata bukannya apa, kalau kamu memutuskan silaturahim, bala tu bukan hanya pada kau tapi pada seluruh kaum tu. Tu sebab kita jadikan tadi saya sebut surau tu hati kepada taman ni, surau ke masjid ke hati ke karya tu. Jadi ramaikan. Sebab bila kita datang, kita jadi baik. Kalau tak ada orang bertumbuk dalam masjid ni dah. Kecuali ada satu kes poning yang tumbuk imam tu. Kita masjid tu dia poning dengan orang gila kan. Tak apa mental lah. Dan nak numbuk orang nak kerja kan. Jadi makna kita perbaiki hubungan kita. Nampak ada jiran-jiran berbaik, kita cari jalan baikkan dia. Jangan biarkan. Sebab susah kita. Contoh Datuk Ketua tak baik dengan orangnya. Seorang ni pengusi surau. Contoh dia tak baik, dia ni ada pengikut ni ada pengikut jadi kita ni payah nak berurusan dengan orang ni takut dia terasuk, berurusan dengan orang ni takut dia terasuk. Elok kita baikkan. Itu Pak Ansar dan Muhajirin sampai satu kisah tu kan, dia bergaduh sebab apa? Dia jual tanah. Ada yang beli tanah, yang beli tanah tu bila beli tanah ternampak dia satu poti penuh dengan omeh. Dia pun cakap, aduh hai dia pun panggil, tuan kau ambil balik poti ni, dia nak beli tanah ya, kau ambil poti ni, dan tak nak poti ni, dia beli tanah. Ya Allah, baiklah. Macam kita lah dapat pergi khusus duduk ke bilik hotel, buka bilik hotel, kita duduk buka lemari, ada satu beg dalam tu 50,000. Adakah kita akan tekan telefon operator, ni ada beg lah dalam ni ada 50,000 telefon tak rasa? Tak ada, harum. Mulalah tengok ada CCTV tak, mulalah tengok macam mana cahaya dia nak bawa keluar duit ni tak, dia macam tu. Lepas tu datanglah tuan tanah, tak ada, dan jual tanah, apa-apa dalam tanah tu kau ambil lah, dan tak nak lah dia pun tak nak. Salah bergaduh, kau ambil tak, dan beli tanah dan tak ambil poti tak, kau dah beli tanah kau poti-poti tu kau ambil tidak, kau ambil, bergaduh. Salah. Kalau kita lah kan tengok orang bergaduh macam tu, kau lah ambil, kita lah salah bangang kalau kita lah. Lepas tu lalu seorang lelaki, tak apa macam yang kita jangan gaduh, siapa lalu kan kita bagi dia, tunggu lalu seorang pemuda. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Dia kata macam ni tuan. Dia pun cerita kaza wa kaza, cakap Arab dia. Sebab kan kau dah lalu, kami nak bagi poti ni penuh dengan omeh, kau ambil lah. Ya Allah, Masya Allah, aku dapat lalu ni pun Alhamdulillah. Dan tak nak, dia pun sama tak nak. Cuba kalau kita ambil nak, ambil, jangan cakap poti lalu kettle kau apa di hulu ke orang tu ambil. Bagi payung sapu, bagi topi ambil. La ilaha Allah. T-shirt la ilaha Allah, tanya lah tu. Kan? Nampak tak? Nampak dia sampai macam tu sekali. Sudah macam mana nak buat ni? Sudah jumpa Nabi. Nabi khabar macam ni lah. Kau yang jual tanah ada anak? Ada. Kau yang beli tanah ada anak? Ada. Laki perempuan. Kau kahwin dengan dia. Kau bagi kotor ni kat dia. Tak yo pula lah. Nikahkan anak malam pertama. Jangan fikir bukan. Malam pertama bini yang cakap, bang saya dapat kahwin dengan abang ni bertuah bona, rasa ni lah harta tak ternilai bang, saya tak nak kata ni, samalah dengan abang ni, pulang lah balik. Tak selesai, sudah Nabi kata yang lelaki ambil apa ni, yang jual tanah ambil sikit. Dia jumpa Nabi balik kan, yang jual tanah ambil sikit, beli tanah ambil sikit, yang lalu tadi ambil sikit, pengantin lelaki ambil sikit, pengantin perempuan ambil sikit, yang lebih tu simpan untuk jadikan reserve untuk sedekah ke orang-orang susah. Baru selesai. Macam tu Sabtu sekali nak tunjuk iman Zaman Umar Abdul Aziz tu tengok bagi zakat tu sampai tak tahu nak bagi ke siapa. Sebab semua bukannya kaya apa, kaya jiwa, semua tak nak. Bagi tak apa, semua tak nak, bagilah orang lain yang lebih layak.
Sampai macam tu sekali. Kita hari ni yang tak layak pun sanggup kata layak. Betul tak? Membohong, sanggup membohong slip gaji sebab nak dapat duit BRIM, contoh. Lepas tu tipu lah duit apa, khabar bini dah meninggal, jadi dia ambil dulu duit tu. Yang bini tanya, dah ambil dah teh. Siapa ambil? Rupa bekas suami yang ambil. Macam tu lah kan, macam-macam lah kan cerita. Jadi cerita sekarang ni, dalam kita ni memutus silaturahim, jangan jaga hubungan satu dengan yang lain. Apakah dia? Ya, kalau tengok dalam sebuah hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, demi Allah dia tidak beriman, demi Allah dia tidak beriman. Nabi sebut. Maka Nabi lalu ditanya, siapakah dia ya Rasulullah? Nabi menjawab, iaitu orang yang tetangganya tidak merasa aman dengan kejahatannya. Kalau jiran tu tak rasa seronok dengan kita, benda yang kita buat, bersaksilah, maka kita tu jatuh pada hukum orang tak beriman. Contoh, dibantai pasang radio kuek. Tak ada orang komplain pun. Tak ada orang komplain pun. Memang tak ada orang komplain, dia komplain dalam hati. Lagi bahaya. Dalam hati, tak dapat nak tidur, memakak. Karaoke pula tu. Yang paling tak daya tu time chorus tu. Kenapa lah dia menyanyi time ni, ya Allah, dan dah lah nak kerja besok. Ingat tu hadis Nabi. Kemudian sabdanya lagi, sabda baginda, tidaklah akan memasuki syurga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari kejahatannya. Hadis riwayat Muslim. Ya. Nabi juga sabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti jirannya. Sakitnya dia, sakit hati dan juga sakit fizikal. Jangan kita sakitkan hati jiran kita. Saya sebut di awal tadi dua hak gitu. Cara kita dengan jiran kita. Yang pertama, ithar. Biarlah kita susah, yang penting orang lain senang. Tak dapat dah kita nak tolong kan kadang-kadang. Tapi kalau kita tolong pun tak adalah sampai tahap menyusahkan diri kita. Betul tak? Nabi kita, kalau tolong yang terbaik, sedekah yang terbaik. Kita nak sedekah yang paling sikit ni. Ada duit kecil tak? Tu soalan yang pertama kalau buat sedekah ni. Kau ada duit kecil tak? La ilaha illallah. Tukarlah. Bila datang sajid, datang surau, nampak tabung sap, dia macam ni. Tidak sempurna iman, belum sempurna iman seseorang. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin. Saya betulkan balik. Belum sempurna kebajikan seorang mukmin sekiranya dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintai. Faham tu? Apa maksud harta yang tidak dicintai? Harta yang dicintai tu, maksud bila bagi terasa ke hati. Lalu tabung sap, tak ingat dia RM1 kalau tak bila. Cuba tanya, bila last kita masuk RM1? Puas mikir. Sebab tak penting kat kita. Cuba kalau tolotak duit RM1,000. Ya Allah, RM1,000, ya Allah, RM1,000. Dia akan ingat sepanjang ayat dia hantar silap stokah. Boleh silap lah. Saya teringat saya ceramah dekat Kejora, Johor, baru-baru ni. Dekat Bandar Penawar. Balik tu minta sign kan, saya pun sign. Berapa jumlah RM tu rahsia. Saya pun sign lah. Lepas tu dia bagi saya sampul. Mak, kau bagi cash kau? Tuan, hari ni alhamdulillah kita bagi cash. Mak, saya pun tak ada fikir apa lah. Saya pun masuk ke dalam dalam kereta. Lepas tu saya cakap dengan assistant saya, berhenti kat Bank Islam nak simpan duitnya. Okey, dia pun berhenti. Saya pun masuk. Saya buka sampul tu, ada 3 ikat duit. Senang-senang macam ni lah. Dia nak bagi saya berapa contoh lah kan. Tapi bila saya masuk kan, ikat yang pertama perzap RM10,000. Banyak Wah, saya pun dah mula-mula. Dia ni dua ikat ni. So masuk ikat kedua perzap RM20,000. Masuk itu berzap RM30,000. Saya menjadi penceramah termahal dalam Malaysia. Ceramah 1 jam lebih sikit, tapi dapat RM30,000. Main-main tu kan. Saya pun masuk dalam kereta. Saya pun cakap dengan assistant saya, wih, dia masuk duit tadi RM30,000. Ya kau, bonus pun ada cakap dengan saya. Saya bawa sana, telefon saya bunyi, hello, tuan, salah sampul. Salah sampul.
Kan? Kita betul ni, wallahi tak bohong dah. Jadi kau ni betul lah. Masalah saya dah sain tadi tau. Tapi saya cakap ni jangan cuai macam tu. Sebab kalau konon lah orang, bukanlah saya cakap saya baik benar. Kalau konon lah orang lain yang rasa tiba-tiba galap mantau empat duit tu, dah sain terima tau. Kenapa dia nak pulang? Mana dah tahu kau bagi tu lah dan ambil. Dia dah sain. Tapi saya mikirkan dia nanti tahu kena surcharge, kena bayar ganti rugi balik. Ada kau bagi banyak tu, saya saja kacau kan. Tolonglah tuan, janganlah tuan, mana saya nak ganti duit tu. Macamnya lah. Kau bagi nombor akaun kau sekarang. Bank Islam tau. Sekarang tak saya forward kan. Okey. Dia pun bagi nombor akaun, tahu saya masuk transfer pakai handphone lah. Tahu masuk. Dalam duit dia. Dalam tempoh setengah jam saya menjadi penceramah termahal Malaysia. Ya, 30,000 bermain kau kan. Kan? Jadi maknanya sekarang ni kita ni jangan stokah banyak. Ujian kat saya tu sebenarnya kan. Allah Taala nak uji saya. Pak baca ni 30,000 macam tu kan. Iyalah, bukan banyak benar pun, tapi untuk terasa banyak juga lah. 30,000 kalau tabung surau wasa. Main-main kau. Boleh lah tukar kipeh, pakai pasang kipeh yang apa? Yang godam tu, cabut kipeh ni semua tu, pasang tukar satu. Satu kipeh tu 50,000 tu. Kalau yang pasang banyak, dapat lah 30,000, dapat banyak. Dapat kurangan kan. Itu yang main-main. Punya laju angin ni. Imam sujud, tersingkap kain. Yo. Dah mana dekat masjid apa? Masjid selat makro saya pergi itu. Dia pakai, dia kata kalau time orang ramai tak apa. Kalau time orang tak ramai pun terangkit-rangkit kain. Meninyau lah orang yang sujud tu. Kan ya? Jadi makna kata bab itulah tadi. Tapi tahap yang pertama kita tolong orang pun tak ada lah menyusahkan orang. Contoh lawan datang, tolonglah bini saya nak bersalin tolonglah nak pinjam kereta, boleh tak agak-agak kereta nombor 1 ke kereta nombor 6 bagi pinjam? Jawab jujur. Kereta nombor 1 ke kereta nombor 6? Nombor 6 pak. Orang cakap jelas, tak ada perbezaan pandangan langsung. Kereta nombor 6 lagi, itu pun kereta nombor 6 tu, kereta nombor 1 Camry. Kereta nombor 6 tu kereta Proton Saga yang Mahathir rasmi ke Jakarta Pulau Pinang lagi. Jangan terasa solat siapa pakai Proton Saga ni contoh ni dah lama betul ni. Kau ni anak kau pakai kereta ni, boleh kau jalan kereta ni tu. Boleh insya-Allah, tapi ada pantang sikit, ada 2 pantang. Alah apalah pantang Gear 1 tu kau goyang sikit. Kau goyang kap tu gear 1 tu mak sauri elak nak bawa kereta kau ni je. Yang pantang kedua, ni lagi payah apa benda, dia biasa break tak makan ni, tapi insya-Allah langsung dah jadi pinjam. Break tak makan bagi orang gila tu. Bagi kereta yang nombor 1 tu kereta baru, plastik pun ada lagi, belum buka. Senang tumpah darah situ ya. Enggak tak? Allah berkira nak. Kan? Kita kadang-kadang kan bila sedekah kan masukkan RM1 yang 100 simpan sayang. RM1 tu confirm insya-Allah ikhlas kita punya, confirm bahagian kita. 100 belum tentu lagi tu punya. Start yang motor keluar dek kodokut tadi, keluar pada surau, pap meletup lah tayar ni. Pai kau ada Cina tu punya. Tukar tiup dah kena RM30 contoh, tukar tayar dah habis RM30. Tinggal RM65. Keluar lagi bab tang. Hutang dah nak bayar. Ya Allah lupa berapa ringgit pinjam kau tu? 30. Tolak lagi tu 30. Tinggal 25. Nak sampai rumah pun dah telefon bunyi. Hello bang, bawang tu dia beli lu. Bawang pula beli. Sudah sampai rumah tinggal RM1. Sama dengan apa tu sumbang tadi. Tapi kalau kita sumbang tadi entah-entah orang ni semua tak minta, entah-entah Allah Ta'ala tolong, tak ya pun tak meletup, anda tahu? Ramah. Dah ada satu, kau ada RM1 tak? Ada RM1 tak? Minjam dengan perempuan. Bayar tak pernah dah, pinjam je. Dia RM1 tak? Ni RM100 lah, besar pernah, dia tak RM1. RM1 situ, RM100 situ. Bila-bila macam innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Lalu tabung. Gek dia pun
Dia pun capai, masuk sap, lalu tabung tak lah sadap hati. Tiga dalam poket tinggal RM1 termasuk pula 100 tadi. Langsung tagak, mana tabung. Mana tabung tu. Saya jumpa imam salah sedekah khabar. Yang sedekah yang terbaik Nabi sedekah terbaik. Nabi pernah pakai jubah, pakai baju baru. Sahabat tanya, ya Rasulullah, cantik baju kau ya Rasulullah, bagilah ke aku ya Rasulullah. Sekejap Nabi masuk dalam tukar baju lain, Nabi bagi. Nabi tak fikir tak ada dah. Nabi masuk dalam tu bagi, ambil. Sampai baju kedua seorang ni minta, lawa baju kau Rasulullah, bagilah ke aku ya Rasulullah. Sekejap Nabi masuk tukar bagi baju kedua. Sampai baju ketiga, ya Rasulullah, cantik baju kau Rasulullah, bagi baju ketiga. Sampai baju keempat, Nabi tahan, nanti dulu, jangan minta dah, ni je yang aku ada. Sampai macam tu sekali Nabi. Mana sedekah tu Nabi bagi gambaran kat kita, sedekah yang terbaik. Ingat tak waktu tragedi banjir teruk dekat Kelantan? Seramai-ramai kita ni orang Islam bagi bondo yang dia tak nak. Dihumpuk segala. Kain dalam lama tu pun bagi. Masuk dalam kain masa dia ngasing-ngasing tu. T-shirt aja ni yang tahap kain buruk bagi. Apa nilai kita sedekah ke orang tengah susah tu? Tu fikir sikit. Saya cek dah semua macam tu kecuali orang Senawang. Ini contoh. Okey, faham? Ya. Sampai masa ada satu kan kita dengar ada seorang tokek Cina. Dia boleh bagi stok yang ada kat kedai tu, kasut-kasut tu bagi kat masa banjir sebab dia akan tanggung kos tu, dia tunggu stok yang baru. Cikai kita bab sedekah berbanding dengan Cina tu. Nampak tak? Sebab bab sedekah, jangan kita sedekah ni second class. Kan saya sebut tadi, sedekah tu biar belum sempurna kebajikan seorang mukmin selagi mana dia tidak menginfakkan sebahagian daripada harta yang dicintainya. Kek Pancu, kampung mamak saya, dia buat tu grup mahaban tu, dia potong duit sebulan-bulan kutip RM50 seorang dalam 10 ke 15 orang. Dia kutip tu 50 setiap bulan. Untuk apa? Sampai akhir tahun dah cukup, nanti tengok berapa ada. Contoh dapat kata berapa, 5-6 ribu dapat. Kemudian dia akan hantar seorang orang susah dalam kampung tu untuk pergi umrah. Macam tu lah cara kita fikir ni macam tu lah buat. Bukan benda susah benar lah. Cuba tengok contoh, tiap-tiap orang pergi umrah, biar dia ada satu tabung surau, hantar seorang yang susah, pilih. Orang tu baik, datang dia rajin pergi surau. Tapi dia kalau joki tak ada nak pergi, kita hantar. Pak macam tu lah fikir. Nampak tak? Jadi tadi tahap membantu saudara kita tadi, yang pertama tadi ithar, biarlah kita susah bertengok orang sana, itu payah nak buat. Tapi ada tahap yang kedua, nama salamatus sadri, iaitu belapang dada. Yang heran kan, bab belapang dada ni kan, bukan dengan jiran tu, bukan dengan apa, dengan adik-beradik pun payah. Biar tak dapat sesama. Tu punya tauk perangai. Nah, bergaduh kan, biar tak dapat rotor tu sesama, tak dapat sanang tu. Menang. Wah, biarlah tolak ansu. Kau ambil lalu tanah hamak tu ambil. Sebab kebetulan kau besar dan pandailah dan cari. Cuma tinggal lagi kampung kat situ tanah hamak kat kampung tu, kalau kau buat rumah, janganlah kau tak bagi kita orang balik lah. Macam tu kan elok. Yalah, jangan risau, tanah tu tanah kita semua. InsyaAllah baliklah kampung. Setiap tahun kita kumpul sesama. Macam tu lah fikir kan? Bergaduh, malah meninggal tu bergaduh dah. Apa hal lah motor ni bagi ke Alung, Angah selalu pakai tu. Motor buruk je. Tak ada, ni yang sulung patut dapat. Datang Alang, macam ni lah Alung Angah yang gaduh, kita bagi dua. Macam mana lah, tayang dengan nombor plate Alung ambil, kan gila je. Berlapang dada, jangan bersangka-sangka dengan jiran kita, dia mesti tak suka kat dia. Jangan bawa-bawa cerita. Jangan bawa-bawa cerita ni bahaya. Dalam kejiranan ni jangan bawa-bawa cerita. Dia dengarkan, dia tak suka kat kau. Jangan bawa cerita. Ya, kau pahala Allah. Dengar sebab semenjak kau ni jadi ni awal semua teori dia. Orang tu tak ada cakap pun. Dan inilah zamannya orang boleh tak suka dengan orang lain walaupun tak kena. Ni zamannya.
Tak kena, tapi boleh jadi tak suka. Dia menyampah botol dengan dia. Kenapa lah? Entah tengok nyampah dah. Kau kena ke dia tak kena dah, Habis? Bila kau tak suka, tak suka lah. Dia abang lah. Ramai orang macam tu dekat Taman Desa Dahlia tu. Tapi yang belah-belah Singapura. Bukan sini lah. Desa Dahlia Senawang, okey. Mana? Salam atau belapang dado. Apa bondo? Kena bergaduh, bondo tak ada apa-apa. Bang, kenapa? Dia pinjam cangkul kita dah 3 bulan tak dipulang bang. Cangkul berpinggit pun cangkul laki. Tak dipulang Kurang ajar betul. Dah sama nampak. Cuba cakap, bang, dia pinjam cangkul kita 3 bulan tak dipulang biarlah deh. Nanti dia beli yang lain. Kau ni pun. Anda tak ada ditolan cangkul tu. Senang kan. Ada banyak cerita tu. Kau jago kau. Dia marah kawan tu tak datang ke ni kahwin mah dia. Jiran tu tak datang. Kau tak datang ke Nuiden. Kau siap kau. Kau siap. Adakah dengan jiran tu tak datang toran cat ke negeri kita? Tak jadi nikah anak dia sebab dia tak datang. Itu lain lah. Jago kau. Kau tak datang ke Nuiden ni. Kau tengoklah anak kau ramai dia tak kahwin. Kau tengoklah. So nikah asal tak nak pergi dah. Cuba tanya. Jangan bersangka kau. Kak Melah bukan nama sebenar. Dan terasolah Kak Melah. Kak Melah nak tanya itu pula tak datang ke Nuisa pula. La ilaha illallah. Dan memang nak pergi. Dia nak siap dah. Wangi-wangi pakai tudung kambang dah. Tudung ni tu kan tudung yang paling baru. Dia nak siap dan melangkah. Dia sampai simpang tanah. Habis pun tak datang lah. Ya Allah dah sampai situ. Telefon dan bunyi. Kenapa? Emergency. Pahala. Siapa meninggal tak meninggal? Orang rumah abang kau bersalin. Orang rumah mana pula? Yang nombor 2. Tak ada siapa nak jaga. Niara jaga. Tu nak kiamat tu. Yolah yang tolong jaga kan. Ramai bersangka-sangka apa hal. Kan? Cuba tanya dulu apa hal. Kadang-kadang dengan ada satu kes tu, dia pergi hospital. Dia berapa hari terlantar kat hospital. Lepas dah terlantar tu kan, dia kena pergi dekat hospital lain pula untuk ambil UBS. Sebab kat situ ada UBS. Daripada situ pergi hospital. Dan ada pula orang kampung tu pergi. Sampai ke hospital, tanya dia mana. Dia dah pergi ni hospital ni ambil UBS. Yalah, dia pun keluar. Bila keluar ada satu dia orang kampung datang. Berselisih motor. Tin dia. Mana tu dia? Dia kata, Allah. Dia ingat kawan tu dah meninggal. Bodoh dia pacut balik ke rumah orang tu. Kebetulan telefon orang ni bateri dah kong, telefon tak dapat. Balik rumah, bini pun sampai. Sabarlah banyak-banyak ya, dia cakap dulu. Kenapa? Lah, kau tak tahu kau lelaki kau dah meninggal. Bila je. Semalam elok ada. Doktor cakap hari ni dah boleh keluar ambil ubat. Ya, kau sabar tadi dia nampak apa ni cakap dengan dia tadi ke hospital. Ya Allah, telefon tak dapat. Kemah dah pasang. Sudah sampai satu kereta. Turun lelaki. Ayam bawa berita dia pula meninggal terperanjat. Jangan main bawa cerita. Semak dulu. La ilaha illallah. Kan? Nak bawa cerita kan lain. Samsul debat tak ada kaitan dengan Aida Jebat. Ingat tu. Jangan kau bawa cerita. Tak sadar Aida Jebat lagi. Kan? Tak ada orang bawa pun cerita tu. Saya nambah tu kan. Ya. Jadi Nabi menyatakan lagi di dalam hadisnya. Jadi maknanya berlapang dada tu kita lapang dada lah dengan jiran kita. Alahai sikit-sikit. Kemudian sedekah bagi yang terbaik. Kita kadang bawa makanan kan tak perasan. Bawa makanan. Nampak jiran kita nampak bagi sikit. Jangan tak bagi. Kalau tak nak jiran kita pun cari jalan tunggu time kita. Tengok jiran kita tak ada. Doreh berlari masuk dalam bawa makanan tu. Betul. Bila dia nampak bagi, Nabi suruh bagi. Dah lah tak nak bagi. Masuklah dalam Facebook. Satu dunia nampak, semua kena bagi. Siapa yang like, semua kena bagi. Macam mana nak bagi?
Dan lain kali makanan jangan upload dalam Facebook tu. Tak kira lah pizza kau apa kau jangan masuk. Tak dah macam pizza. Ya dah ada lapar je kan. Kan tak ada adik masuk dalam grup WhatsApp. Alhamdulillah rezeki hari ni pelah otak itu. Memang ya kan hari ni dah tak ada kerja makan ticanai. Dah lah kawan tu duduk ke. Yalah masa duduk ke saya duduk ke Makkah itu kan terbayang makanan Malaysia. Beratus panjang kat disaji tu semua nak makan roti canai punya tahu punya Malaysia ni. Semua nak roti canai. Habis roti canai tu. Kan? Kita makan lah. Bertukarlah selera kan. Nabi kata dalam hadis, tahukah kamu apakah dia hak jiran tetangga itu? Jika ia meminta tolong kepadamu, engkau akan menolongnya. Bono yang boleh tolong, jangan cakap dia tak dapat tolong dari benda hal, jangan tipu. Dia tolong. Bono ni tanya balik kat Allah Ta'ala. Macam kita cerita tadi silaturahim, biasa berlaku tau. Bila orang putus silaturahim, semua tak mengaku. Siapa yang tak nak baik? Silaturahim tu, kan? Contoh ada beraduh dua. Kau dia tak nak ke? Dan bukan tak nak baik dengan dia. Dan dia yang tak nak. Dan dah lah mau nak maaf, nak baik dengan dia dan maaf dengan dia dah. Okay, dia cakap macam tu. Yang seorang tu tanya, ya Allah, siapa khabar dia tak nak baik? Dia dah hulu tangan macam ni. Dia tolak tangan dia. Kita pun banding. Akhirat tak payah tipu-tipu. Silaturahim tu sendiri akan bersuara betul ke Allah. Siapa yang tak nak baik sebenarnya? Itu sebab kita jangan susah buat salah. Si dua-dua tu susah. Minta maaf susah, memaafkan pun susah. Tapi ingat, orang yang ikhlas kerana Allah minta maaf, lepeh dah dia. Tapi orang yang cakap, yalah ada maaf, tapi dalam hati tak lepeh, dia dengan Allah Ta'ala tinggal. Ingat tu. Sebab borek buat silaturahim ni jangan nampak tu sebab kita borekkan Nabi salah satu sebab tanpa kita faham, kita lihat secara tersirat Nabi suruh kita sembahyang jemaah kat surau, kat masjid. Sebab bila sembahyang jemaah semua ramai-ramai datang kat situ, kita tautkan silaturahim kita. Nabi satukan masyarakat dulu di Madinah. Benda pertama Nabi bina masjid Quba. Lepas tu Nabi buat Masjid Nabawi. Jadi bila dah bina tu, sebab bila semua orang berkumpul dan tu berhimpun dalam tu, kat situ taut silaturahim. Tengoklah tadi lepas sembahyang salam sambil selawat sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sambil salam ada yang nampak kan juga kan kosan dah lama tak tang surau tu tiba datang kan contohnya kan iyalah lama betul tak nampak jadilah bangi kalau mau tak jumpa dan faham lah, mau tak nampak pergi jumpa doktor mata buta yang tua kan makna jumpa saya ceramah dekat mana tu, dekat Duyung, Pematang Duyung, Melaka. Pakcik sebelah saya tu, saya tanya dia malam tu saya ceramah lepas maghrib, saya tanya memang ramai macam ni kau, saya tanya memang malam ni ada penceramah tang Seremban datang. Dia tak tahu koden penceramah ni, saya pun dah tak macam tu lagi lah sadap saya. Okey ke penceramah tu? Boleh tahan lah, itu kat Melaka dia datang Masjid Al-Azim itu. Oh iya. Lepas tu pengusi cakap dijemput kepada penceramah untuk datang. Dia pun pandang tak sampai lagi lah. Saya lah ceramah ni. Saya bersalam sebelum pergi ke depan ceramah. Lepas saya bagi ceramah tu, saya tengok dah tak ada dah malu lah. Ya, saya kan mahu gurau kan, tapi tu tak ada dah kan. Jadi makna kata kita dengan datang surau kat senyal lah baik-baik. Kenapa? Sebab tak ada orang gaduh dah. Bila mesyuarat dalam surau pun elok. Jadi saya cadang macam ni, tak ada lah, saya pun okey, cuma nampak. Tu pertama tadi, tolong menolong. Bila ia minta pinjam, engkau berikan pinjaman kepadanya. Yang paling baik bila dia nak pinjam, kita bagi tahu, wah sah lah, baik Kak, boleh tak pinjam garam? Orang marin kau pinjam barang dulu garam, bahal tak tahu sebelum pulang kan? Boleh tak pinjam garam? Alah, ambil lah, boleh pinjam pula. Kan dulu kan? Dulu lah punya rapat jiran dengan jiran, tak sidai kain itu dia dah risau dah. Mesti tak sihat ni. Lu kau pergi tengok Wan kau tahan tengok nenek tahan. Kenapa tak sidai kain ni? Tak sihat kau. Kita tengok kan tak? Assalamualaikum. Ui,
kan jawab dia tak jawab salam dah main. Itu yang paling kuat dia boleh bagi. Woi, masuklah, pintu kunci teh. Macam mana nak masuk kan? Marin kan, akrab hubungan, tolong. Kemudian jika ia memerlukan sesuatu, engkau akan memberikannya. Nabi kata, dia nakkan sesuatu, kita bagilah apa dia perlukan. Dia nak pinjam cangkul, bagi cangkul. Suami kau ada tak? Nampaklah dia tak tahulah, lain macam kalau tak apa tengok muka laki kawan tu melampau tu. Janganlah macam tu pula kan. Jangan main-main. Ada kes kat Terengganu, baik-baik sudah kahwin dengan laki jiran tu, bercerai kawan dengan tu, ada kan. Oh ya, saya dah kahwin tu. Mana belajar nak buat menantu ni semua cakap. Tak ada lagu gurau ya. Kemudian jika ia sakit, engkau akan menziarahinya. Pergi ziarah. Pergi ziarah. Ya, sakit pergi tengok. Assalamualaikum. Cakap yang elok-elok. Assalamualaikum, macam mana kau? Okey. Cakap yang elok. Kau jangan risaulah. Okey ni makan baik insya-Allah. Kawan dan mari macam tu lah. Lepas 2-3 minggu tu okey dah. 2-3 minggu kau alah kau rehat dah tu. Allah Taala suruh kau rehat, benar kau tak berehat. Itulah tu bini nyampuk kat belakang. Nak ya pergi surau. Yalah dia dah biasa, tak apa bang. Abang rehat betul-betul. Ni tak datang kau berapa lama dah ni? Seminggu dah. Kau jagalah. Nak pula kawan dia macam tu lah. Lepas tu minggu depan tu jenazah sampai tu. Masalah kau hajar kan. Jangan negatif, cakap yang elok-elok ya. Kemudian jika ia mendapat satu kebaikan, kau ucapkan tahniah kepadanya. Tahniah kat dia. Ikhlas tau tahniah ni. Assalamualaikum kak, tahniah ya dengan anak dapat 10A. Tuan. Alah, tak ada apalah. Anak awak dapat berapa anak dia, janganlah kau tanya. Masuk peksa tu tak mana apa Lepas tu bila kita marah, dia marah kita balik. Dia marah apalah? Dia dapat 10E lah, ya kau. Lepas tu marah abah balik. Kenapa lah? Abah lah ambil entah ke? Macam mana lah? Abah lah ambil entah pergi sekolah, habis semua orang lain ambil lah. Tinggal lah. Dah lah, dah lah pulang abah lah. Dia kaya abah. Ayah bangang tu dia. Tapi anak kita kalau dapat 10E pun syukur. Kalau dapat berapa? 10E mak, alhamdulillah. Baru tahu tahap kau bangang tu kat mana. Jadi senang dan nak hantar kopi kemahiran kau, hantar kopinya. Betul. Kalau dia tak ambil peso, kita tak tahu sekolah kau ambil peso. Oh, jadi dia ni tak boleh belajar sekolah besok. Kena hantar kemahiran. Itulah. Poin kemahiran dia ambil diploma semburan cat. So, keluar dibuka bengkel tu. Makin lama makin besar. Dia beli upah pula budak kampung ni kerja dengan dia. Anda dia. Iya, satu kereta kan kalau luar dalam boleh cacah pek ke 5,000 tau. Bayangan sebulan ada 5 kereta. Kalah tau. Kalah gaji pegawai. Itulah belum tahu lagi. Itu sebab jangan kita cakap anak kita kau dia salah bangang menyusahkan orang. Jangan cakap. Dalam bangang-bangang tu kosan ni, bila bangang tu tak pergi mana, duduk rumah. Kosan ni bila kita sakit, dia bolo kita. Dalam sakit bolo kita, dia pisuah-pisuah, kita tak tahu, kita tak kesuau, dia kesuau. Tahu-tahu dengar sadap betul lah. Amak dengar budak tu azan. Ya ke mak? Bila? Tadilah. Oh. Kosan ni lepas 2-3 minggu baru dia tahu sadap betul anak kau azan. Ha? Bila? Yang azan tu anak kau lah. La ilaha illallah. Anak dan kau. Dah mula malu sendiri. Tak lama tu anak ada jadi imam lah dah. Amin. Itu sebab kita doa yang elok untuk anak kita ni. Dalam diam-diam kesan anak kita ni ada benda lain yang ni pandai. Jangan kita putus asa dengan rahmat Allah bagi ke anak kita tu. Doa yang terbaik untuk anak kita. Faham? Jangan memarah kadang dan tak halalkan susu dan apa bodoh kan? Jangan kita hukum anak sampai macam tu, jangan. Faham tak? Faham ni, okeylah. Sebab orang perempuan ni kan kadang-kadang dia emosi sikit, saya faham tu. Tapi kita cuba fikir. Lagi satu lagi, kalau marah suami jangan ungkit-ungkit tu. Bila ungkit malaikat padam. Abang sampai hati abang buat saya macam ni saya. Hari-hari saya masak untuk abang, pahala masak padam.
Malaikat masak punya padam. Lepas tu saya buat air kopi. Setiap petang, pahala setiap petang buat air kopi itu padam. Lepas tu, segala benda saya gosok untuk abang. Sakit pinggang, sakit apa semua. Angin pasang pun saya boleh. Pahala besar padam. Yang paling kesian kan, abang 5 anak saya beranak kan untuk abang lagi sesio. Pahala beranak sabut. Malaikat tu sebab ramai perempuan masuk dalam neraka sebab dia itu. Jadi marah suami jangan ungkit-ungkit, rugi. Sampai tu abang lupa jasa saya kat abang. Apa benda? Tak nak cakap. Kamu flis kan tu. Dia doa. Jangan dia buat sabut. Rugi. Ya. Dengar tu. Lepas tu, jika ia mendapat satu kebaikan macam, jika ia tertimpa bahaya, kau turut sedih bersamanya. Penjagaan kita aksiden ni kau, ya Allah, padan muka melagak benar dengan kereta itu. Bang, dia aksiden bukan naik kereta dia, habis tu dia pinjam kereta kita. Mbak lah. Ramanya lah kan orang. Aduh, hai. Sedih lah, macam mana kau, macam mana Allah ni semua dunia ni, sabarlah banyak macam tu kan. Kadang semua dia marah, kau berlagak benar padan muka kau, itu berlagak bini lawa. Biarlah joki dia. Bini kita tak lawa boleh adjust. Macam-macam krim sekarang kan. Sini. Saya tak tergamak nyebut iklan tu. Loyo apa? Itu sebab biarlah kita tak kaya, tapi perangai kita semangat. Tak lama saya dengan Ustaz Anas. Ustaz Anas ni daripada Kedah datang. Ustaz Anas ni. Saya dengan Ustaz Anas saya dah keluar satu produk. Cok kita keluarkan apa? Minyak tu. Bedak sejuk. Dia punya tag bukan ni tau. Tag tak mandi pun cantik. Kan? Tak mandi pun cantik. Macam tu lah dia kurang. Bukan, tak mandi. Lebih kurang lah. Macam tu lah. Iyo. Kan kadang-kadang tu tak kisahlah kan. Jadi kadang-kadang jangan kita cumbu dengan orang bodoh tak ada apa-apa. Bini kita tu boleh adjust. Kalau tak lawa, tak boleh dah. Macam krim pakai dah. Tak lawa je macam ni. Tutup lampu selesai. Orang makin tak ada lawa benar dah. Ramai anak tengok orang Felda. Siapa hantar Felda? Saya tanya, adik-adik mesti lebih dari 5. Betul tak? Yang makin karen tak ada. Ya boleh hiburan yang ada. Galak tau raba-raba terasa. Kan? Nanti kan? Sekiranya ia meninggal dunia, engkau turut menghantar jenazah. Pergi hantar. Ziarah jenazah 1 pahala dah dapat. Kemudian hantar pula sampai ke kubur 1 pahala. Doa pula lepas itu doakan dapat pahala. Apa boleh? Ingat. Jangan kali kau meninggikan rumahmu sehingga menyekat angin untuk sampai ke rumahnya kecuali dengan izinnya. Itu bukan kehendak pihak berkuasa tempatan tu. Memang Nabi sebut kalau kita nak buat tinding ke apa, kalau menghalang pandangan apa, bincang luar sebelah. Jangan main naik kiri tu kayu, kanan kayu, dia besar-besar naik tinggi dah waduk rumah. Ya Allah tu kan. Iya, semua lah tu kan. Sedekah yang terbaik kat jiran kita tu. Macam mana sedekah? Tembok dah tinggi, payah pada keluar. Assalamualaikum ni sedekah yang terbaik. Assalamualaikum ni ada kuih lopek Ya Allah kau ni susah ya, tak ada apa pun. Nah, ambil lah 1-0 dengan bokeh-bokeh senyap. Dia bungku tak faham, pulanglah balik, bagilah benda lain. Besok bagi asyik goreng. Ni asyik goreng, ya Allah asyik goreng pula. Boleh pula sebut tu. 2-0. Sudah sampai 30 bokeh rumah orang tu dah. Sudah kawan tu dah habis tak bokeh. Assalamualaikum. Pula barang nak bukan barang dah. Nak tanya tapai bokeh tu semua dah tak? Dan nak bagi dah tak ada bokeh tu.
Oh ada salah banang tak faham dia. Dia ambil bekas tu bagi tak terasa dia nak balik balik. Mana? Bagi yang terbaik, tahu, jangan bagi yang reject. Yang saya sebut tadi lah, bagi terbaik. Bila sedekah, contoh kita sedekah dan tabung, kita bagi duit 100 kan nak masuk rumah ni, 100 ni tak apa, tanya bi, yang betul kau nak bagi 100 ni, bagilah bang, mudah-mudahan murah rezeki kita. Zap masuk ada nilai sebab terasa ke hati kita. Contoh lah, bagi RM1, entah ada kau dia bagi, macam ada, tak ada nilai kayak gitu. Macam tu gak bagi sedekah kat jiran, bagi yang ada, yang terbaik. Assalamualaikum, ni ambil lah ni apa benda ni, dia beli radio tadi teringat, dia bagi kau radio berapa rogon tak mahal benar dah 700 lebih. Ya Allah kau macam tu lah, sah baik, jangan harap lah jiran bagi macam tu, payah lah kan. Dia bagi contoh lah kan. Assalamualaikum Kak Nak, bukan nama sebenar. Salam, ya Allah leha pahala ni kebetulan nak buat kuih ni, ambil lah kuih lapis. Ya Allah selayang kau bagi dan kau banyak benar kebetulan tak jadi bagi orang nak bagi-bagilah elok aku tak jadi orang hafah lebih tak payah lagi kan, bagilah elok kan. Kemudian jangan mengganggu perasaannya dengan bau masakan kamu, melainkan engkau akan memberikan sedikit dari makanan itu. Garanti berbaunya. Masakan yang sembilan memang baunya. Sak lemak cili api. Sap mak sedap bau. Mak tu mak ni bau sambal gesek ni. Semua gesek. Ada kudang ni. Macam tu kan. Macam-macam lah. Bagi. Jika engkau beli buah-buahan, berikan sedikit kepadanya. Jika engkau tidak mahu memberikannya, buah-buahan itu di hadapan anaknya, kelak anak jiran itu akan menangis mahukan buah tersebut. Sampai macam tu sekali Nabi beritahu kita nak jaga hati dan perasaan jiran kita. Terus Nabi paling sayang. Kita nak sayang, kita nak ikut Nabi. Siapa yang Nabi sayang, kita pun sayang. Nabi sayang isteri Nabi, kita kena sayang isteri. Yang perempuan sayang. Kedua, Nabi sayang ahli keluarga, kita kena sayang ahli keluarga kita. Ketiga, Nabi sayang sahabat, kita kena sayang sahabat-sahabat. Dan yang last kali disebut Muslim yang berpegang teguh dengan syariat Islam. Jadi kalau kita tak sokong dengan jiran kita, sedangkan jiran kita tu berpegang hukum, kita khabar, kita ikut Nabi, jangan sampai besok Nabi khabar laisa minni, kau bukan sebahagian daripada aku. Macam mana? Kita senang, sedangkan Nabi suruh baik. Kadang-kadang sampai cakap tu, biar dia rasa sok akhirat, sok biar dia melutut minta maaf dengan dia. Susah hidup kita sok. Sebab akhirat sok kita, contoh dah lepas dah semua, kita nak masuk syurga dah ni, dah selesai dah kita semua, selesai nak masuk syurga nanti dulu. Kenapa lah marin kau pernah cakap, kau suruh orang tu melutut minta maaf dengan kau tunggulah kawan tu melutut pula jauh dia nak sampai. Nyusah ni repot. Yang paling senang sekali kita urusan kemudian, memang hari ini susah, maafkan sahaja. Itu sebab ada seorang lelaki tu, Nabi tengah duduk dengan sahabat dekat Masjid Nabawi tu, tengah duduk, ada seorang lelaki masuk daripada satu pintu. Kemudian Nabi sebut, sesungguhnya lelaki itu adalah ahli syurga. Kemudian sahabat biar lagi, hari lain terserempak dengan lelaki yang sama, Nabi sebut lagi, lelaki ini adalah ahli syurga. Sekali lagi jumpa kat tempat lain, lelaki ini adalah ahli syurga. Maka sahabat dah tak tahan, pergi ke rumah dia. Dia pun tanya, wahai tuan, 3 hari dia mengandap kawan tu, tidur macam besok, semayang macam besok, tak adalah katakan bangun pukul 3 pagi ibadah, tahajud tak ada pula dah. Sudah dia pun tak tahan, sahabat-sahabat dia pun tanya, tuan kami nak tanya lah tuan, apa benda tu saya cakap macam tu, dia tak cakap macam tu dah. Apalah bunyi rambau lah berat kan. Dia maksud tu lah, diterjemahkan macam tu lah. Tuan, apa amalan tuan sampai tuan dikatakan sebagai ahli syurga oleh Nabi? Tak ada apa sangat yang aku buat, cuma setiap hari aku tak pernah terlupa sebelum tidur. Biasanya aku akan buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, sebelum aku tidur, aku niat aku maafkan semua orang. Satu. Tebak.
Yang kedua aku niat kalau panjanglah umur aku esok, aku niat aku nak buat baik dengan semua orang. Yang ketiga, aku niat kalau panjanglah umur aku besok aku bangun, aku niat tak nak dengki dengan semua orang. Dengan sebab itulah dia masuk syurga, dikatakan sebagai ahli syurga. Itu sebabnya kita dengan jiran-jiran kita janganlah kita buat benda tak baik bersangkut-sangkut. Sebab dalam surah An-Nur ayat 15, iaitu semasa kamu bertanya atau menceritakan berita dusta itu dengan lidah kamu dan memperkatakan dengan mulut kamu akan sesuatu yang kamu tidak mempunyai pengetahuan yang sah mengenainya, dan kamu pula menyangkanya perkara kecil padahal ia pada sisi Allah adalah perkara yang besar dosanya. Jadi kita bersangka baiklah sesama kita, jaga hubungan kita sesama kita, perbaiklah kita dengan satu dengan yang lain. Jiran sepakat membawa berkat. Bila baik jiran-jiran ni, senang semua urusan. Contoh tiba nak kenduri, jangan risau, kita dah siapnya. Kadang-kadang cuma contoh lah kan, tu kemah depan tu bayar kat luar kau memang suraunya. Selokahnya, bak. Saya malas nak tanya tahiyat tidak, ayat tanya kan. Contoh lah kan, ada setengah taman bila nak kenduri kan, Pak kan dia dah siap dah untuk tempat susun lauk. Pak macam ni dia pasang siap. Dia dah buat dia untuk keperluan, dia pakat ramai-ramai buat yang tu. Malahan ada pula yang wakafkan lori pula untuk surau tu, supaya mudah kalau ada kena kendaraan ni, orang meninggal ni kemah akan pasang. Dah tim yang akan tolong. Ni meninggal Pak siap je. Kadang benda tu, faham tak? Kesepakatan masyarakat tu mudah. Ya, orang ni meninggal macam mana ni? Tak apa. Kau telefon ni nombor ni. Kau telefon nama beritahu. Tahulah dia. Dah tahu dah. Kalau orang meninggal telefon dengan dia. Kalau orang dia telefon dengan dia. Nampak tak? Tu sebab kita kena ingat, dalam hidup kita ni semua sifat yang sementara. Jadi dalam hidup kita yang sementara ni, kenapa kita nak cek pasal dengan orang? Biarlah kita berbaik dengan orang. Kita tak tahu nyawa kita takat mana. Entah-entah balik kan dah habis. Siapa berani cakap sampai pagi esok dia hidup lagi? Siapa berani cakap? Berani tak cakap? Tak berani no. Tiba lah dengar Kak Timah meninggal. Bukan Timah sini tu. Timah meninggal. Yo kau patutlah malam tadi waktu ceramah dia tak berburak banangan dan dah mula keluar cerita tu. Kan semua sementara. Jadi bila dah sementara, janganlah kita nak sombong dengan orang. Nak sombong orang apa? Tak ada benda pun kita sombong kadang dengan benda dunia. Tak ada apa. Jam Rolex RM50,000, orang tu pakai jam RM50. Masa sama. Tak ada jam itu sampai 100 dunia tunjuk tak ada. Rumah banglo, rumah teres, rumah kita kecil, rumah yang kat Bandar Senawang tu ada banglo. Tan tak ada orang, sunyi sama. Betul tak? Pasal malam ini pagi pun sama. Kau kaya benar tak ada bisnes malam, pagi ke malam. Naik kapal terbang business class dengan ekonomi. Kan? Yang tu bayar mahal, kita bayar murah, duduk belakang ke ekor kapal terbang tu. Masuk berapa, masuk mendarat sama. Disebabkan anda second class terjun ke sini. Tak ada. Keluar masuk pun pintu yang sama. Malahan untung pula yang duduk ke ekor tu sebab dia paling dekat dengan pramugari. Ya, apa nak sombong? Iskandar Zulkarnain, seorang raja yang soleh dan taat kepada Allah. Dia kata sebelum dia mati, dia kata kalau aku mati nanti buat 3 perkara. Apa dia? Yang pertama, yang usung jenazah aku tu pastikan doktor-doktor dengan tabib usung. Yang handal-handal tu bagi usung. Yang kedua, waktu bawa jenazah aku tu nanti pastikan ditabur segala harta kekayaan aku dekat jalan tu, sepanjang jalan taburkan. Yang ketiga, waktu usung jenazah aku tu pastikan tangan aku tu keluar biar orang nampak tangan aku tu. Seorang jeneral dia tanya, kenapa wahai Iskandar sampai macam tu kau nak buat? Wahai raja aku, dia pun cakap, sebab nombor 1, bila tabib dan doktor tu bawa usung jenazah aku, nak beritahu handal mana pun doktor tu, dia takkan dapat menghalang kematian. Satu. Taburkan harta tu, biar dia, kalau kita tabur, kau tengok nanti akan ada orang lain ambil. Dan bila orang lain ambil, kau tak boleh buat apa-apa pun, sebab harta tu kau takkan boleh bawa masuk ke dalam kubur.
Yang ketiga, tangan tu keluar nak tunjuk ke orang macam mana kita lahir marin tangan kita kosong, masuk dalam kubur pun dengan tangan kosong. Yang mana tangan tu dah tukul layu sebab kita dah kehilangan satu sumber yang paling penting, iaitu masa. Masa dah time budak sekarang cakap. Apa lagi nak kerja dah tua ni, kerja apa? Ibadah ya lah. Kan? Nabi Yakub dulu tanya, malaikat maut kata ada 3 tanda. Nak cabut nyawa ni, 3 tanda. Pertama, badan kau yang tagak sudah mula menjadi lemah. Kedua, badan kau yang tagak sudah mula menjadi bongkok. Yang ketiga, rambut kau yang hitam sudah mula menjadi putih. Dah ada lum tanda tu? Dah ada lum? Standby lah. Apa lagi tunggu? Kan? Orang lelaki kadang-kadang tu tua, tapi ialah faham. Kadang-kadang orang lelaki tinggal seorang, anak tanya, sia nabah. Bah tak nak kau cari ganti mak. Kau ni pun abah tak nak nyusahkan orang. Ada mereka yang nak ke abah ni, hafalan. Tak orang tua ni dia tak lojah dah, dia relax je orang nak. Jadi anak apa kira abah ni nak kau tidak kan. Macamnya lah bah, ada 3 calon. Siapa? Yang seorang ni 35 tahun, muda lagi. Masa dia kahwin marin, laki meninggal waktu dia umur 25. Laki meninggal accident, baru nak kahwin, tak sampai dah nak dia bah. Tapi memang dia takkan kahwin. Tapi saya tanya itu, dia kata dia tak kisah kalau kahwin dengan nabah pun. Yang kedua pula 55 tahun, cikgu dia berhenti awal. Tapi sihat lailah. Yang ketiga, sebaya dengan abah, penyakit dia pun sama. Abah nak tak? Macamnya lah, yang 65 yang sama dengan abah tu kan, belum bawa pergi hospital. Payah. Habis yang 35 dengan 55 ni, yang mana satu abah nak? Ikut kau lah, tapi kalau boleh biarlah yang 35. Hajat itu tajam ni. Kan? Tak kira itu lain, itu tahu batuk itu berhajat. Kan? Tapi itu lain, itu jodoh lain, betul tak? Itu lain. Tapi maknanya kita ni dah tua ni tak salah. Jangan cerita tua, yang muda-muda pun sama. Ingat, jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Kan? Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Betul tak? Ada orang tu elok sihat, jalan-jalan bab, jatuh dalam lubang, dalam gila. Gila pun tak dalam macam tu. Bila dah jatuh, orang ingat dia mati, orang tarik pakai tali ni. Sampai atas ke sana pengsan, orang dalam botol lubang tu. Bila dia terjangkau, lubang handa bang, kenapa? Dia pun sadar, kenapa? Abang jatuh di lubang dalam tapi tak mati bang. Yo, mana lubang tu? Dia tinjau lubang tu, langsung mati, terperanjat tengok lubang. Tadi jatuh tak mati. Mati kat terperanjat. Ya, itu semua kerahsiaan takdir. Jadi rasa cukup sekat tu, maka kesimpulannya kita hendaklah buat baik pada jiran kita. Sepakatlah kita dengan jiran kita. Jangan kita pulaukan jiran kita, berbuat baik. Jangan memutuskan silaturahim. Seseorang jiran tu hendaklah sabar dengan karenah jirannya. Baik-baik. Kalau tangguhlah secara baik. Mudah-mudahan dengan teguran yang baik itu dapat merapatkan hubungan dan memperbaiki masyarakat kita. Ya. Kerana ia termasuk dalam golongan yang berbuat baik kepadanya, yang mana kalau kita tengok di dalam sejarah, kan? Kita tengok dalam sejarah macam Nabi sendiri pun, Nabi baik-baik dengan semua orang, termasuklah jiran-jiran. Tadi saya sebut awal tadi, Umar Khattab pun dia baik dengan jiran dia, walaupun jiran dia Yahudi. Kenapa pula kita sesama Islam tak boleh baik? Itu heran. Jadi rasanya cukuplah setakat tu. Dan tidur tak? Alhamdulillah, malam ni laris betul tiket kan, sampai dekat beranda tu pun ramai meninjau di salak langsir itu tiket paling mahal kan. Pek duduk tinjau lah kau contoh, salah mahal lah kan. Kan? Tiket tambahan tu buah kemah grandstand tu. Dia tu main standby dengan lauk tu. Tinjau je lauk cukup dia tak. Tak ada. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada pihak Surau Taman Dahlia, Surau Al-Barakah kerana sudi mengundang saya pada malam ini. InsyaAllah kalau ada
Dengan izin Allah ada kebaikan tu lain kali kita berjumpa lagi. Terima kasih banyak. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah SWT. Mana yang kurang itu berpunca dari kelemahan saya sebagai manusia biasa. Pokok sekayu daun selasih. Thank you, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.